Kebencian kali kedua yang dinaratifkan, sebab saya katakan pilihan raya yang ke-15 baru ini. Nazib Zahid sentrik dan sebagainya, apabila tidak boleh dibentuk kerajaan. Pimpinan Perikatan Nasional menyanggah. Tuanku kata bentuklah kerajaan gabungan antara Perikatan Nasional dengan PBM. If I'm not the Prime Minister, saya tak bersetuju. Akhirnya dalam keadaan tergantung-gantung itu, datanglah Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan 30 saja saudara. Dengan 30 orang ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional menyelamatkan negara. Dan terbentuklah kerajaan paduan. Sebab itu pimpinan pembangkang hari ini, orang yang paling dibencinya, yang paling mereka marah adalah Datuk Zahid Hamidi. Yang dilihat sebagai orang yang menggagalkan impian mereka untuk menobatkan kembali Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Ini fakta saudara. Kerana waktu itu sudah ada pengkhianat-pengkhianat daripada UMNO yang membawa sekitar dalam 12 orang ahli-ahli UMNO yang menyertai Tan Sri Muhyiddin melalui akuan bersumpah. Sebab itu mereka mengatakan mereka mempunyai jumlah angka yang cukup untuk membentuk kerajaan. Sedangkan mereka terlupa bahawa setiap ahli parlimen terikat dengan Akta Lompat Parti. Sebab itulah sekarang ini beliau dimaki. Mereka benci, dendam. Kalaulah Datuk Seri Zahid Hamidi menyokong kumpulan daripada Perikatan Nasional, isu hari ini soal jana bewawa tak terdedah. Soal apa yang sekarang ini dibawa oleh SPRM tidak mungkin akan terdedah kerana mereka akan mentadbir negara. Tapi kerana Datuk Zahid bersetuju untuk mengikut saranan daripada Duli Yang Mulia Tuan Agong membentuk kerajaan walaupun 30 kursi dan Parti Pakatan Harapan mempunyai 82 kursi, terbentuklah kerajaan, the simple majority. Dan barulah kemudian datang daripada Sarawak, datang daripada Sabah dan sebagainya. Hari ini kerajaan tambah kukuh. Jadi puncanya mereka marah. Saudara Azizul Abdul Hamid. Jadi mereka kecewa kerana tidak mempunyai kuasa. Lain tak ada. Ceritanya adalah kuasa. Bukan isu lain saudara. Isunya adalah isu kuasa. Jadi saya dalam kadang-kadang begini, kadang-kadang saya melihat saudara, sebab itu untuk menghadapi pilihan raya yang akan dihadapi sekarang ni, so saya mengharapkan agar pimpinan UMNO di peringkat akar umbi perlu mengikut perubahan yang dibawa oleh Datuk Seri Presiden. Dan tadi saya sempat berada di rumah UMNO, saya bertanya dengan Susah Agong. Dan sekarang ini saya berbual juga, saya kata bila boleh buat, kita nak buat live. Mungkinlah lepas Perhimpunan Agung UMNO nanti, saya akan mengadakan secara langsung bersama Susah Agong Datuk Seri Ashraf Bajili, bukan hanya menyangkut soal politik kepartian, tetapi saya bertanya beliau sebagai pengerusi MARA. Harapan warga bangsa, jangan lupa saudara, 1964 MARA itu lahir adalah daripada hasil warga bangsa cendekiawan Melayu 1964 yang mencanaikan satu hasrat menubuhkan MARA daripada Rida. Itulah MARA saudara, untuk mengembeling ekonomi bangsa Melayu. Itulah MARA, wujudnya MARA era Tun Razak. Tapi sekarang ni saya berbual dengan Datuk Ashraf Bajili, dia mengaku terus terang. Saya tanya macam mana Datuk sekarang ni kedudukan apa ini, kita ada akid MARA, kedai-kedai yang disediakan oleh MARA di peringkat daerah-daerah. Belum saya cakap lebih, dia cakap lesu. Jadi apakah yang akan dilakukan oleh MARA? Sebab beliau sebagai pemacu utama, pemain utama MARA. Sebab MARA ini selain dia ada lebih kurang 229 pusat pengajian, termasuklah MRSM, semua pusat pengajian ini, MARA, Institut ITM, MRSM, TVET-nya, GAT MARA, macam-macam lah saudara di seluruh negara. Saya nak bertanya pada beliau, itu soal pendidikan, itu penting. Tetapi, betul saudara Mustafa Hamid, MARA adalah asalnya Raida. Betul, saya bersetuju. Dan itu hasil wujudnya MARA daripada Kongres 1964. Pemikir-pemikir warga bangsa Melayu nak mau melihat bahawa MARA ini harus menjadi pemacu kepada ekonomi Melayu supaya orang Melayu dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebagai peimbangan waktu itu. Itu yang dipikirkan oleh Tun Razak dan pemimpin. Hari ini ia dipacu oleh Datuk Seri Ashraf Bajili. Tanggungjawab itu berat. Saya kata, tak apalah nantilah. Dia kata, bila lepas, saya kata, saya memerlukan masa yang panjang. Kalau boleh, dengan tenang. Kita bukan hanya bercakap soal sekolah menengah sains MARA, bukan bercakap soal ITM, bukan soal ni pegiat MARA, tapi saya nak bertanya,
Sebab dulu kita ada syarikat bas Mara, kita ada kulit kraft Mara, kita mempunyai syarikat batik Mara, kita mempunyai songket Mara di Terengganu, macam-macam. Tapi di mana itu semua? Yang ini persoalan ini saya rasa inilah juga sebagai antara cetusan yang boleh sebagai pemangkit kepada ekonomi warga bangsa kita. Saudara Mat Subang dia kata kejap ada kejap tak ada. Nah, saya melihat saudara, betul serang tadi saya terima kasihlah dengan Dato' Ashraf dan beliau memberi penjelasan. Ya saudara, nampak gayanya saudara kita kena hack lah. Orang ni kata sekat ada sekat tak ada dan sebagainya. Tapi tak apa saudara, jangan betulkan TV anda. Orang tak senang saya berbicara secara jelas. Saudara Jaafar Datuk Zahid Hamidi adalah TPM. Apa lagi yang perlu dipertikaikan? Itu keadaan sekarang. Beliau sebagai Presiden UMNO dan saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi beliau sebagai jawatan Timbalan Menteri yang memegang portfolio sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar. Inilah di mananya letaknya ekonomi warga bangsa kita. Warga kita memang kita bergelut ataupun bersaing di peringkat di ibu kota, di kota-kota metropolitan. Tapi jangan dilupa warga bangsa di kawasan pedalaman, di kampung-kampung, di desa-desa. Saat ini beliau telah pun berada di Sarawak untuk menangani, untuk melihat bagaimana kehidupan warga desa di Sarawak yang mahu diselusuri dalam pembelaan negara. Dan saya lihat bahawa keikhlasan beliau apabila menerima pelantikan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar itu bukan kerja yang mudah. Sebab itu tambah-tambah lagi apabila beliau melantik pula Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi, mantan Ketua Pemuda. Pemuda dulu berjuang untuk warga bangsa kita. Now you jadi Chairman Mara. Bukan dilihat Mara itu hanya UiTM saja. Jangan dilihat Mara sekolah menengah sains Mara saja saudara. Mara itu adalah tempat di mana sepatutnya pemacu, pemangkit kepada ekonomi warga bangsa kita. Sepatutnya sudah ada lah sekarang ni. Dulu kita ada bas Mara, saya tanya tadi. Datuk, macam mana kedudukan bas Mara yang dulu daripada Kelantan, yang selalunya banyak warga Kelantan datang ke ibu kota menaiki bas Mara dulu. Tapi sekarang ni dia kata kita tak buat laluan utama, yang lawan sekejap-sekejap. Saya kata kenapa jadi begitu? Bagaimana dengan kulit kerah Mara? Dulu kita ada batik Mara, ya, dan kita dulu banyak. Terima kasih Saudara Zari, dan saya yakinlah untuk masa mendatang ini dan teman-teman yang berada di luar daerah, bukan lagi di tengah kota raya Kuala Lumpur ataupun di Pulau Pinang, tapi di luar daerah, kenapa tidak berbuallah dengan pegawai-pegawai Mara. Saya diberitahu Saudara Syarifah Habibah, yalah suara kejap ada kejap tak ada. Gitulah keadaan saya. Memang mereka sedang melakukan satu tindakan, bukan sabotah lah, saya tak tahu, tapi mereka hacking saya. Saya siapa ni? Saya kata saudara Hishamuddin Misrin, dia kata saya berpendapat keputusan kepimpinan UMNO itu bijak dan betul. Bergabung dengan PN. Bergabung dengan PN maka gali kubu UMNO. Betul. Sebab itu sejarahnya. Jangan lupa saudara, sejarah kita dikhianati oleh Perikatan Nasional. Dan kita bergabung dengan Pakatan Harapan. Apa ada masalah? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah DNA-nya daripada DNA UMNO. Jangan lupa saudara. Tapi sekarang ni macam-macam lah mereka membuat persepsi dan sebagainya. Saudara Aiman, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Itu sebelum pilihan raya, masa nak pilihan raya. Memanglah saudara, bila kita dah membentuk kerajaan sekarang ni, ini masa untuk melihat ke depan. Kita tak boleh melayan perasaan. Masalah kita ni saudara, saya melihat terus terang, saya katakan, saya minta maaf saudara. Orang kita ni kadang-kadang kita lebih mudah dibuai oleh hati dan perasaan. Orang Melayu ni suka mendayu-dayu. Kalau menyanyi lagu apa? Lagu Lonang Sayang, lagu Siti Payung, mendayu-dayu. Saya ada buat kajian saudara, dululah masa saya jadi wartawan dulu. Banyak negara-negara miskin apabila muzik itu banyak mengutarakan latar-latar muziknya dengan seruling. Bila banyak lagu-lagu yang ada seruling tu, artinya perasaan mendayu-dayu warganya yang miskin. Macam di Mexico, macam Rojas, lagu yang flute dia tu. Mana-mana yang ada flute ni kebanyakannya, kalau itu yang digemari oleh rakyatnya, artinya rakyat negara itu dalam keadaan yang miskin. Itu kajian saya lah. Tapi kalau yang dah kota raya yang maju ke depan, mereka
dengan rocknya, dengan jazznya. Itu bezalah pandangan saya. Mungkin saya silap, saudara. Saudara Roy Azri, UMNO kini jadi balaci DAP. Bila masa pula Roy? Masa bila UMNO jadi balaci DAP? Saya nak bertanya sekali lagi. Semalam saya dah tanya. Tadi pun dalam live saya bertanya juga. Tunjukkan kepada saya mana ada pemimpin UMNO memakai baju UMNO, mengibarkan bendera DAP. Sila buktikan pada saya. Berbeza dengan parti PAS. Saudara, dalam pilihan raya, dia pakai baju PAS dengan lebaynya. Tapi, baju blok-blok DAP, saudara. Jangan lupa. Apalah keadaan sekarang ni anda menuduh UMNO. Saya bukan untuk menghalalkan sesuatu tindakan. Tidak. Tapi saya bercakap soal fakta. Bila masa UMNO dilihat berpeluk-pelukan, cuba dengarlah dalam media sosial apa kata Presiden PAS waktu pertandingan pilihan raya di Teluk Intan. Saya mahu semua ahli-ahli PAS mesti mengundi DAP. Apa hal ni? Kita cuma bagi tahu bahawa dalam pilihan raya nanti warga UMNO undilah calon-calon daripada Pakatan Harapan. That's all. Sebab DAP itu hanya semua sebahagian. Dan mereka juga, saya yakin, mereka sebenarnya dalam keadaan yang ketakutan. Kerana sejak sekarang ni, bila bersama dalam kerajaan perpaduan yang dipimpin Dr. Seri Ibrahim, saya melihat pimpinan daripada DAP pun tidak lagi secelupar dulu. Tapi beza dengan Parti Gerakan. Saya dah bercakap dah. Saya, itu gerakan berada dalam Perikatan Nasional. Jadi saya bukan nak menghalalkan perbuatan saya, tetapi nak bercakap biar fakta. Bila orang mengatakan UMNO balaci DAP, masa bila? Buktikan kepada saya adanya pemimpin UMNO wajib sokong DAP. Tak ada, saudara. Apa yang disarankan oleh Dato' Ahmad Maslan tu, dia kata semua orang dengan lapang dada, bila sampai pilihan raya nanti, kita harus mengundi calon-calon yang diturunkan oleh kerajaan perpaduan. Termasuklah kalau DAP pun sokonglah, itu saja. Tapi tidaklah terjerit atas pentas. Ini fakta, saya harap anda faham sebenarnya. Percaturan politik sekali ganas saya. Mereka membina persepsi yang buruk. Yang terbaru saya dengar pula, ada pula yang mengatakan bahawa Datuk Seri Najib kecewa. Kononnya, bahawa dia jumpa Datuk Najib, mengatakan bahawa Datuk Najib kecewa terhadap Datuk Zaid Hamidi dan Datuk Seri Ibrahim kerana tidak membebaskan beliau dari penjara. Saya kata masa bila dia jumpa Datuk Najib di penjara? Boleh ke dia jumpa? Apakah diizinkan oleh Jabatan Penjara? Jadi mereka mencipta naratif begitu. Sedangkan hari ini Dr. Mahathir bersama dengan Tan Sri Muhyiddin dalam Perikatan Nasional, inilah orang yang bertanggungjawab yang mengutarakan isu 1MDB dan akhirnya Datuk Najib terpenjara. Saya haraplah agar jangan kita terperangkap dengan persepsi-persepsi politik yang saya lihat seolah macam bacul. Mereka mengamalkan politik yang tidak menentu dan mewujudkan persepsi yang bukan-bukan. Secara sewajarnya kita berlapang dada, membuka fikiran kita, sentiasa ingat bahawa apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan perpaduan lain tak ada saya. Saya cuma tertarik hati bahawa Datuk Seri Ibrahim mahu menangani isu derita rakyat. Bersamalah kita membantu kerajaan saya untuk membina negara kita ini, untuk mengeluarkan warga kita ini dari berada dalam suasana derita rakyat. Jumpa lagi hingga besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.